Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Kama dari SMK Tugu Panglima Perang Tengku Muhammad. Hari ini cikgu ingin mengajar satu lagi topik daripada tingkatan 5 KSSM, bab yang pertama berkaitan dengan tajuk kemahiran geografi. Okey, teruskan belajar bersama saya. Bab 1 ialah graf bar berganda, graf garisan berganda dan carta pai. Okey. Adakah pelajar kenal apa itu graf bar berganda atau graf garisan berganda atau carta pai? Okey. Pada akhir pengajaran PDPC, sepatutnya murid boleh mengenal pasti carta pai berganda, graf garisan berganda dan carta pai. Yang kedua, menghuraikan kegunaan graf bar berganda, graf garisan berganda dan carta pai. Menghasilkan graf bar berganda, graf garisan berganda dan carta pai. Kita akan plot graf dan carta pai, serta kita akan membuat analisis graf bar berganda, graf garisan berganda dan carta pai. Sudah bersedia? Okey, mari kita tengok apa isi kandungan dalam tajuk graf dan carta. Okey. Apa itu graf bar berganda, graf garisan berganda dan carta pai? Semua ni, graf bar berganda ataupun carta adalah kaedah untuk menyampaikan maklumat dan data dalam bentuk yang menarik. Kalau kita lihat kalau kita tulis data dalam bentuk angka pada buku, pada kertas, okay, tak berapa menarik dan kita susah untuk mengingat apa yang kita baca. Jadi dengan menggunakan visual, grafik, graf ataupun carta, kita akan lebih memahami maklumat yang ingin disampaikan, okay, tanpa memerlukan huraian yang panjang. Itu kelebihan penggunaan graf dan carta pai. Okey. Graf bar berganda, graf garisan berganda dan carta pai. Apa ciri-ciri yang perlu ada pada graf bar berganda? Okey, yang pertama kita belajar graf bar berganda dahulu. Okey. Bila murid-murid lihat pada skrin, kita boleh kenal pasti beberapa ciri yang sepatutnya ada, sepatutnya lengkap bagi sebuah graf. Okey. Ciri graf bar berganda, okay, mempunyai dua atau lebih bar yang berlainan, okay, maklumat bagi menunjukkan perbandingan nilai sesuatu data. Dia ada lebih daripada satu ataupun dua ataupun tiga ataupun empat maklumat, lebih dari satu. Okay, biasanya dua atau tiga lah untuk peringkat SPM. Okay. Kita tengok setiap graf mesti ada tajuk, mesti ada paksi menegak, paksi mendatar, mesti ada skala. Skala tu yang berada di sebelah paksi menegak 0, 100, 200, 300 bergantung kepada skala yang diberilah. Okey. Kita juga ada petunjuk. Okay. Kita juga ada bar yang menunjukkan, kat sini tajuk dia pengeluaran, jumlah pengeluaran ternakan di negara X antara tahun 2018 hingga 2020. Okay. Dan skala biasanya kita tulis dekat bawah. Okay.
Itu antara ciri-ciri sebuah graf bar berganda. Okey. Saya ulang balik. Kita ada tajuk menjelaskan maklumat yang hendak disampaikan. Skala, menentukan skala yang bersesuaian. Paksi menegak, satu garisan yang dilukis secara menegak. Paksi mendatar, satu garisan yang dilukis secara mendatar atau melintang. Petunjuk, paparan maklumat yang diwakili oleh maklumat ataupun data setiap bar. Dan bar, ketinggian bar yang menunjukkan kuantiti atau nilai. Okey, hari ini kita cuma belajar graf bar berganda dahulu. Untuk graf garisan berganda, kita akan belajar untuk kelas yang akan datang. Okey, kita lihat 1.2, kegunaan graf bar berganda. Graf dan carta adalah kaedah yang digunakan untuk menyampaikan maklumat dan data dalam bentuk yang menarik, jelas dan tepat. Penggunaan graf dan carta juga dapat mengelakkan huraian yang panjang dan mengelirukan. Setiap jenis graf dan carta sesuai digunakan untuk kegunaan tertentu. Okey, mari kita lihat apa kegunaan graf bar berganda. Graf bar berganda digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara dua atau lebih maklumat. Graf bar berganda sesuai digunakan untuk membuat perbandingan tentang pelbagai komponen yang hendak dikaji. Kebiasaannya, komponen ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Sebagai contoh, perbandingan bilangan murid sekolah kerajaan dengan bantuan kerajaan mengikut peringkat umur pada tahun 2018 dan 2019. Yang kedua, perbandingan unjuran KDNK negara-negara Asia tahun 2019 hingga 2021. Okey. Maksudnya, graf bar berganda ini ialah untuk menunjukkan perbandingan antara dua maklumat dan banding juga antara tahun dengan tahun yang lain. Okey, ada banyak contoh yang boleh kita jumpa mungkin dalam jurnal-jurnal ekonomi dan sebagainya, majalah, apa saja buletin yang berkaitan dengan grafik tentang graf bar berganda ini kita boleh jumpalah. Okey. Untuk graf garisan berganda, kita akan bincang pada tajuk yang akan datang. Macam mana kita nak menghasilkan graf bar berganda. Untuk hari ini kita akan lihat macam mana kita nak hasilkan graf bar berganda. Ini contoh data daripada sumber aplikasi Pangkalan Data Murid SMK Tengku Parlimen Perang Tengku Muhammad. Okey. Dalam jadual ini menunjukkan ada dua maklumat, iaitu tentang pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Okey. Bilangan murid mengikut tahun, iaitu dari tahun 2017 hingga 2018. Maksudnya 3 tahun lah. 2017, 2018 dan 2019. Okey, langkah pertama. Okey, lukis paksi menegak dan paksi mendatar. Kejap lagi saya tunjukkan macam mana nak lukis paksi menegak dan paksi mendatar ya. Okey. Yang kedua, B, labelkan kedua-dua paksi tersebut. Paksi menegak mewakili bilangan murid, paksi mendatar mewakili tahun. C, menentukan skala yang bersesuaian berdasarkan data yang diperoleh. Contohnya, 1 cm mewakili 100 orang murid. Okey, saya akan tunjukkan cara
yang sesuai untuk kita memulakan membina graf bar berganda. Okey. Saya akan tunjukkan pada kertas graf yang saya akan shoot ni. Okey, boleh nampak ya. Okey. Ini kertas graf. Okey. Pada kertas graf ini ada beberapa petak yang kita perlu tahulah di mana kita nak mulakan. Okey. Langkah pertama, kalau saya akan buat garisan menegak dan mendatar dahulu. Contoh ini garisan mendatar dan garisan menegak. Okey. Baik. Sekarang kita kena tahu berapa skala yang sesuai untuk kita gunakan untuk membina graf berganda tersebut. Contoh, 1 cm mewakili 100 orang murid. Okey. Maksudnya kosong, setiap 1 cm, satu petak kecil ini ialah 1 cm. Kita buat ni, maksudnya palang-palang ini ialah setiap satunya 1 cm. Okey. Letakkan 100 dan gandaan 100 lah. Sehingga dalam jadual tadi kita tengok berapa nilai paling tinggi. Okey. Kat sini saya buat nilai 1000. Okey. Ini adalah paksi menegak. Ini paksi mendatar. Bagi paksi menegak, kita labelkan dia bilangan murid dalam kurungan orang. Ini unit dia, mesti ada unit. Bilangan murid dalam kurungan orang. Untuk paksi mendatar, kita boleh letak tahun. Okey. Baik. Kita tentukan juga berapa saiz bar yang kita ingin plot, kita ingin bina. Okey, bergantung kepada berapa tahun maklumat yang ingin disampaikan. Contoh, kalau soalan dalam jadual tadi ada 3 tahun. Bermaksud kita perlu bina 6 bar. Lelaki, perempuan untuk tahun 2017 hingga 2019. Okey, saya akan buat tahun dekat sini. 2017, 2018, 2019. Okey. Saya akan gunakan bar, saiz bar 1 cm. Okey. Ini basic untuk kita tentukan kesesuaian bagi kita membina sebuah graf bar berganda. Okey. Baik. Okey, itu yang pertama. Contoh yang saya buat tadi dia akan jadi macam ni lah. Okey. Bilangan murid orang 0 hingga 700. Tadi saya buat sampai 1000. Okey, kita ada tahun untuk paksi mendatar 2017, 2018, 2019. Okey, langkah kedua, lukiskan bar-bar mewakili bilangan murid lelaki dan perempuan mengikut tahun, dan tinggi bar menunjukkan bilangan murid.
Berdasarkan jadual tu, dia ada nilai untuk ketinggian bar, menunjukkan bilangan murid pada tahun-tahun yang diberi. Okey. Biasanya bagi bar yang sebelah kiri, kita akan buat untuk murid lelaki, belah kanan untuk murid perempuan. Okey, kita akan jadi bila kita plot graf kita, dia akan terbentuk seperti dalam paparan skrin. Okey, pada 2017 nilai dia 600. Contoh dekat sini sebab kecil saya tak apa jelas. 620. Okey. Untuk 2017 pelajar lelaki dia 620, pelajar perempuan 420. Okey. Kita akan plot sehingga 2018 dan 2019 semua sekali. Maksudnya ada 6 bar yang perlu dibina. Okey. Langkah ketiga, lorekkan atau warnakan bar yang telah dilukis. Kenapa kita perlu lorek? Untuk membezakan antara pelajar murid lelaki dan murid perempuan. Okey, lorekkan atau warna mestilah berbeza. Boleh guna lorekkan, boleh guna warna yang berbeza bagi menunjukkan perbezaan setiap bar. Sediakan petunjuk berpandukan lorekkan atau warna yang telah dibuat pada setiap bar. Contohnya, katalah kita nak letak warna kuning untuk pelajar lelaki, warna hijau untuk pelajar perempuan. Jadi pada petunjuk kita letak kuning untuk lelaki, hijau untuk perempuan. Okey, bila dah selesai, tuliskan tajuk yang sesuai. Tajuk tu boleh ambil daripada jadual dan tuliskan skala graf di bahagian bawah graf. Okey, jadi kita akan dapat graf bar kita lengkap seperti yang tertera. Ada tajuk, ada paksi menegak, ada paksi mendata, pada paksi menegak ada nilai, ada label paksi, ada skala yang betul, okey, ada lorekkan yang betul ataupun warna yang betul bagi semua maklumat yang ingin kita sampaikan, ada petunjuk, dan jangan lupa tulis skala di bahagian bawah graf kita. Okey. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Untuk pelajaran kita pada hari ini, iaitu bagaimana ingin membina graf bar berganda. Okey, kita jumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Jadi saya ucap terima kasih kerana sudi menonton pengajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Buat betul-betul lah tu.